selamat pagi Malaysia, selamat pagi Asia, bersiaran secara atas talian bersama saya Marzela Sigai. Saya Nurul Ismail. Ghazali Zawawi. Dalam Borak Teh Peng. Okey, Gaz, apa topik Gaz hari ini? Okey, untuk topik Gaz hari ini sangat menarik sebab Gaz bersama dengan dua orang wanita cantik berbangsa Iban yang share diorang punya genuine life diorang, rutin harian diorang dekat YouTube sampai membuatkan video diorang kat YouTube viral dan mereka kini adalah YouTuber terkenal di Malaysia. Nak tahu siapa? Stay tune, okey? Kalau Okey. Jadi Gas, Marzela pula Gas pula. Marzela ke Nurul lah, Nurul. Okey, Nurul hari ini nak borak pasal sukarelawan, kepentingan kerja-kerja sukarelawan dan peranannya di dalam membentuk sebuah masyarakat prihatin dan mempunyai sikap kepedulian memang tidak dapat dinafikan. Selain minatnya terhadap sukarelawan, beliau ini juga merupakan seorang ahli sukan lasak. Nak tahu lebih lanjut, Nurul dan Hamzah akan terbual secara maya selepas ini. Jadi Marzela, apa yang Marzela nak borakkan selepas ini? Okey, untuk episod kali ini saya akan interview seorang anak Sarawak yang mempunyai bakat dalam bidang nyanyian. Dia bukan saja boleh nyanyi lagu bahasa Melayu, dia merupakan orang yang berbangsa Melayu tetapi boleh juga menyanyikan lagu yang berbangsa Iban, lagu bidang. Wow, Very impressive kan? Jadi Marzela mesti best dapat temu bual dengan anak-anak bakat seni di Sarawak ni kan? Betul. And seriously, Zel sangat impress lah bila Zel tahu anak-anak Sarawak ni bukan sekadar kita ni berbilang kaum, tapi kita juga ada penyanyi yang boleh menyanyi, mempunyai kebolehan untuk menyanyi dalam bahasa-bahasa yang lain. jadi Boleh tahu siapa? Kita tunggu. belanja sikit nyanyi lagu Iban. Sikit je, belanja sikit lagu nyanyi Iban. Marzela. Apa nak Zel? Zel bukan penyanyi. Gas kan boleh menyanyi kan? Please sikit je. Jangan nak Kedekut pecahkan Zel ni. perut nasi. Zel kau penyanyi. Ya tiba. Jadi, kalau korang nak tahu macam-macam topik menarik yang kita akan borak untuk episod kali ini, stay tune. Tapi kita nak berehat kejap, kembali selepas ini. Kembali lagi dalam Borak Teh Peng. Kali ini Gas bersama dengan dua orang wanita berbangsa Iban dari Sarawak of course, dan pastinya mereka berdua ini sangat terkenal di laman YouTube, memiliki 66.2 ribu subscribers di YouTube. Jadi apa tunggu lagi? Gas bersama dengan Shirley dan Nomi. Hello. Welcome. Apa khabar Shirley? Apa khabar Nomi? Baik je. Mana? Jadi kita nak tanya Shirley dululah. Sekarang ini selain daripada aktif dengan konten di YouTube, Shirley sekarang bekerja sebagai apa? Saya sekarang bekerja sebagai freelancer dengan partner saya Nomi. Kita orang pun aktif juga dekat Facebook, TikTok dengan Instagram. So kita orang akan buat banyak-banyak konten untuk entertain fan kita orang. Ya. Maksudnya freelancer tu freelancer yang macam mana Shirley? Freelancer boleh peer review. Kita orang ada juga untuk syuting, model. Lah. Okey. Ya. Nomi pula macam mana? Sama juga dengan Shirley, freelancer, and kita orang mostly dapat projek untuk paid review, and then ada jual barang sendiri lah, macam tu. Wow. Jadi maksudnya selain aktif dengan konten di YouTube dan laman sosial, Shirley dan Nomi juga aktif dengan perniagaan sendiri Ya. Jadi boleh tak ceritakan sedikit mengenai perniagaan ataupun konsep perniagaan yang dijalankan tu? Pasti ramai follower nak tahu ni.
Ya, sekarang kita orang masih dalam busy dalam satu projek, tapi kita orang tak dapat cakap apa dulu. Dan kita orang ada jual merch baju Shelly and Nomi. At the same time kita ada jual cookies Shelly and Nomi juga. So kalau mau boleh je. Wow, tahu-tahu dah nak Christmas ni, confirm laku. Christmas ke tak Christmas ke memang nak beli cookies. Tu memang hobi makan. Okey, bercakap mengenai konten di YouTube, salah satu video Shelly dan Nomi yang saya kira paling popular adalah video mengenai Pulang Som ngena jalai sawit. Kan? Oh, ya. Jadi boleh tak ceritakan mengenai apa sebenarnya yang berlaku pada video tu ataupun konten tu macam mana yang buatkan orang suka sangat dengan video tu sampai video tu menjadi antara video yang paling popular? Alright, time tu saya pergi balik gawai ke rumah panjang dia. Sebab saya mau ambil video ke sana, dan dia punya jalan memang adventure. Sangat adventure untuk balik gawai kan. So saya rasa kalau kita balik dan buat konten ni boleh tahan juga, harap bolehlah rasa hati tu akan video tu akan jadi banyak view. So kita orang buat je. Tu kita orang buat pun secara spontan. Spontan macam itulah, tak teratur, tapi lepas post dekat YouTube banyak sambutan juga. Macam tu lah. Jadi kita nak tahu juga macam mana sebenarnya perjalanan nak balik ke Som tu. Sebab mungkin ramai yang tak tahu orang kata macam mana rupa perjalanan dia. Mungkin feeling dengar lagu road trip songs ke masa memandu tu macam mana? Ceritakan. Macam keadaan dia, korang perlu pakai saya suggest pakai Hella. Kat four-wheel lah. Sebab perjalanan sana dia punya jalan tu sangat licin, dan bicak. Bicak. Takut dia punya tayar tu tak dapat berjalan. Saya suggest pakai four-wheel, and then time the way pergi sana tu kurang lebih 1 jam lah. And tak perlu pasang lagu kot. Sebab dah rasa dah busy tu tengok pandangan, dan tengok orang yang lalu lalang memang akan bersapa dengan yang lain lah macam tu. Mana tahu ni buka lagu Iban ke sepanjang perjalanan tu. Okey, seterusnya kita nak cakap pasal YouTube. Kita tahu YouTube ini, YouTuber memperoleh pendapatan melalui konsep monetization, yang mana iklan itu akan dimainkan sebelum, semasa dan selepas video YouTuber itu dimainkan di YouTube. Jadi nak tanya dengan Nomi dan Shelly, adakah terjebak dengan YouTube ini semata-mata melihat kepada peluang pendapatan YouTube itu ataupun memang minat untuk share konten dengan publik? Yang tu sebenarnya agak luculah cerita permulaan kita orang buat YouTube ni. Sebab pada awalnya saya memang tahu YouTube boleh buat video and can earn money. And then yang ni Nomi juga dia suka sangat buat video, foto, and then saya suggest lah dengan dia, why don't you make your hobby as a money. So pada permulaannya YouTube, rancangan YouTube tu memang dia aja. Saya memang tak masuk lah. Lepas tu after dia out of idea, so dia ajaklah saya buat satu video yang teka-teki bahasa Iban tu. Yang tu pun memang macam dia plan on the spot. Macam tu saya masa tu layan handphone, tiba-tiba jom saya nak buat rakaman dulu. Saya duduklah dekat tempat tu, and then startlah record. Dia tanyalah soalan teka-teki tu, and then from that video, we get a lot of viewer, and then the viewer suka juga dengan interaction kita orang, and then adalah yang request, why don't buat video sama, and then dia pun terfikir juga, dia pun setuju, dan dia tanya saya lah, nak cuba tak? Saya ni memang jenis yang tak suka, bukan tak suka, agak kekok depan kamera, sebab saya kalau selfie memang tak banyak.
Lepas tu dia cakap cuba. And then itulah permulaan kita orang buat video balik gawai. Lepas tu ada juga video pergi bakun, banyak lagi. Okey, seterusnya Gas nak tahu juga, okey, Nomi actually masih single ke macam mana? Single tapi not available. Yang tu masalah dia. Tanya soalan ni, sebab Gas nak tahu, adakah konsep setiap video yang dipaparkan di YouTube itu ditekankan ke arah like mempertaruhkan wajah ataupun orang kata lebih menekan kepada konsep idea ataupun isi video tu untuk tarik viewers? Kalau nak cakap mementingkan muka tak ke, sebab ada yang video lain kita orang awal pagi bangun ambil kamera dan terus rakam dengan muka yang masih terabur yang terabur, tak ada makeup. Kita orang lebih mementingkan isi so that message tu sampai dengan viewer pun enjoy dengan gerak-geri dan interaction kita dengan viewers. Betul. Jadi itulah sebenarnya yang dikongsikan oleh Shirley dan Nomi ni. Mereka lebih mementingkan kepada konten dan cerita yang nak disampaikan. Dan apa yang pasti, jika seluruh Malaysia menonton video mereka di YouTube, pastinya sedikit sebanyak akan mengetahui mengenai negeri Sarawak. Seterusnya, Shirley dan Nomi, kita nak tanya pasal pernah jadi host untuk radio kan? Boleh tak ceritakan? Okey. Ada program sebagai penyampai radio. Okey, kalau yang tu kita orang sebagai kita ada buat podcast dengan Astro yang ditayang dekat application show. Yang itulah. Tapi sekarang ni hanya dapat buat 2 episod saja. Dan akan buat lagi lah masa depan sebab COVID kan tak dapat pergi record. Kira kita dua orang yang pertama buat podcast dalam bahasa Iban dekat Astro Application Shop. Macam tu. Mainly bahasa yang kita orang guna tu bahasa Iban. And then kita orang cuba menaikkan budaya dan culture Iban tu melalui podcast yang kita orang buat. So harap korang lebih memahami budaya Iban and then industri Iban, musik Iban yang berkaitan dengan Iban lah. Macam yang Shirley cakap tadi lah, ada macam-macam platform untuk kita ketengahkan budaya mereka yang berbangsa Iban ni, sama ada dari segi tarian tradisional, dari segi nyanyian, dan apa yang Shirley dan Nomi buat dari segi menyampaikan konten secara santai. Itu adalah usaha yang baiklah sebenarnya untuk mempromosikan budaya Iban ini secara lebih meluas. Okey, kita dengar ada juga program di TV kan yang akan diacarakan oleh Nomi dan Shirley. Ya. Shirley ceritakan sikit. So tahun depan kita orang projek tu masih dalam perancangan. So mungkin tahun depan korang dapat tengok TV show tu. TV show tu mainly untuk promote Sarawak and then promote local artis Sarawak juga, dan kita orang akan jadi host untuk TV show tu. And then kita orang akan buat interaksi dengan local artis macam hashtag local support local. Melalui program tu kita orang bukan saja untuk mengenali artis, kita akan bermain dengan artis juga untuk mengikatkan interaksi dengan artis. So it's gonna be a fun show lah coming soon untuk semua peminat Shirley dan Nomi. Baik, mungkin pesanan kepada mereka di luar sana yang masih lagi teragak-agak nak buat YouTube content tetap, sedangkan mereka punya minat tapi mungkin disebabkan mereka takut dengan kecaman ke, ataupun mereka masih tak pasti boleh ke tak, mungkin ada pesanan kepada mereka di luar sana. Okey, buat yang nak mula jadi YouTuber, saya bagi nasihat. Teruskan apa yang kau suka, teruskan usaha, sebab kita orang pun macam tu dulu, banyak komen negatif, banyak juga tak ada yang support, even orang sekeliling. Tapi kita orang sebab minat kan, sebab saya memang minat
buat video apa semua, and then kita orang berusaha. Kalau dapat komen negatif, ikanlah buat dia tahu apa benda tu, macam tu. Betul. Kita kena kuat mental kalau nak berada dalam dunia hiburan ataupun penyiaran ni. Jadilah macam Shirley dan Nomi. Mereka sangat positif dan gas pasti niat murni mereka, usaha efektif mereka untuk mengenengahkan budaya masyarakat Iban ini. InsyaAllah kita doakan berjaya. Okey? Alright. Terima kasih Shirley dan Nomi kerana sudi bersama kami dalam Borak Teh Siping. Sampai kita jumpa lagi dan kepada anda di luar sana, kita kembali berehat. Kita jumpa sekejap lagi. Teka-teki nanya Melayu ke Iban? Melayu. Dan nanya ke Melayu punya Iban. Dan aku jawab dengan Cina. Satu Malaysia sekali enggak? Tapi dah. Lagi komen kalian. Soalan pertama, mayu-mayu bata. Bata apa susah dicari? Betul-betul. Banyak-banyak batu bata. Betul bata apa yang susah dicari? Batahe. Apa kata? Tak ai. Last. Nada lagi hint. Ada hints ya. Logik na. Logik. Bukan logik na jawapan na. Logik. Logitech. Okay. Jawapan dia batapua. Bukan bertanya. Lalu Yang penting batapua apa ya? Banyak-banyak api. Api apa yang tak panas? IPU. I lupa on api. Apa? Negai. Give up. Give up. Bel api. Okay, next soalan. Banyak-banyak nasi. Nasi apa yang boleh bergerak? Kalau makai ya. Selalu bayi masuk bak. Saya tak tahu. Kai. Sekandang. Oi. Semua. Give up? Ngoi. Abe. Situ moi. Kai. Lemuai kutai. Asal. Coba ya. Nasi goreng petaya. Dapat nasi goreng mesin petaya. Dah kalah aku makan. Apa moi? Yalah, yang mesin petaya. Liwana. Nandai ya. Moi kali. Siapa? Apa beza di sana dan di sini? Bezanya. Ngapain? Lampu trafik mula-mula kuning, lepasnya merah, lepas merah hijau, lepas hijau apa? Jalan lah. Kecewa ya. Mau kecewa. Sekolah apa yang tak ada guru dan murid? Tak ada guru. Jalan. Apa kaitan? Jangan ada guru. Sekolah. Menengah. Salah. Rendah. Salah. Sekolah cuti. Apa ya? Banyak-banyak burger. Burger apa ngasuh kita gembira? Bergembira. Banyak-banyak mie. Mie apa ramai? Ramai-ramai. Kai. Misalnya Piramid. depannya meeting. Bukan bayi juga. Aku pada dah mau kau bagus. Okay, banyak-banyak mata. Mata apa yang besar? Mata bulan. Bukan. Salah. Dah 3 peluang. Matahari. Yalah. Ya
juga mempunyai kaki, tapi tak boleh berjalan. Apa? Hijau. Okey. Dalam sebuah bas ada seorang perempuan hamil yang umur 24 tahun. Ada juga pemandu bas 45 tahun dan juga tukang kutip tiket 33 tahun. Siapa paling muda? Baby. Dah ada habis soalannya. Kau dalam maya-maya sayur apa paling kuat? Sayur? Kubi ya? Tet, tengok. One. Kita tahu. Menawa. Nak kau mau sayur apa? Sayur ubi. Dah, ada dengan Bruce Lee. Broccoli. Mana Bruce Lee? Hah? Apa buah jawapan? Nak faham? Hai Hamzah, apa khabar? Sihatkah? Hai, kami sihat Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kesihatan yang penting kini tu. Jadi Hamzah juga merupakan seorang sukarelawan dan sebenarnya Hamzah peranan sukarelawan di dalam membentuk sebuah masyarakat prihatin dan mempunyai sikap kepedulian memang tidak dinafikan. Tahniahlah kepada Hamzah kerana tergolong dalam kelompok ini. Sesungguhnya anda insan terpilih. Selain itu, Hamzah juga atau dikenali sebagai nama AJ adalah merupakan seorang ahli sukan lasak. Betul, Hamzah? Ya, betul. Jadi sebenarnya Hamzah, apa agaknya mendorong sukarelawan terjebak kerja-kerja berkait rapat kegiatan badan bukan kerajaan NGO dan apa peluang yang diperoleh sebenarnya menjadi seorang sukarelawan? Boleh kongsikan? Okey, boleh. Okey, bagi saya sebenarnya peluang sangat besar dalam dunia sukarelawan, terutamanya untuk saya sendiri nak memenuhi masa lapang, dan saya memang berhasrat dari lama dulu kerana sudah melihat keadaan macam jumpa orang susah, jumpa orang kehilangan ibu bapa, jumpa rumah orang rosak. Macam itulah. Jadi peluangnya untuk saya sendiri untuk memberi bantuan kepada orang. Kerana kerja volunteer ni dia macam bebas untuk pergi ke mana-mana. Kalau ikut persatuan, ikut baju-baju, memang bagus juga. Ada kala saya dengan persatuan, ada kala saya buat kerja sendirilah. Tapi peluang kerja volunteer dapat tengok sendiri keadaan sebenar rumah mangsa. Macam itu. Menarik sekali. Hamzah, macam mana boleh cerita terhadap sukarelawan itu bermula? Adakah ia bermula daripada minat dari kecil ataupun kebetulan selepas berbuat sukarelawan itu berkali-kali? Okey. Ya, kalau diceritakan pada sekolah rendah dulu. Sekolah rendah dulu saya tu macam ada kes orang meninggal, orang lemas di area kampung saya. Bila dia meninggal, saya tengok keluarganya sedih. Bila tengok mak bapaknya menangis, minta tolong kami cari anaknya. Jadi masa itu saya start berusaha cari mayat mangsa itu. Dan sampai hari ketiga mayat berjumpa. Dan waktu itu saya tengok keadaan keluarga itu sangat-sangat berkeinginan nak jumpa anak kesayangan dia. Selepas itu barulah saya tahu bahawa perlunya membantu orang lain lah. Terutamanya yang ada macam kebakaran kah, macam orang miskin kah. Banyak kawan-kawan saya yang miskin, mereka macam kawan saya sendiri. Di kampung saya, dia tak ada bapa, rumahnya ada kucing saja. Rumahnya rumah kecil dan rumahnya kayu, dan kalau hujan rumahnya banjir. Dari situlah saya fikir saya mau tolong kawan saya ni. Tapi kerana tidak ada duit, bukan orang kerja besar, masa itu saya masih kecil, tidak ada duit nak tolong kawan. Jadi cara saya adalah cari kayu kah, cari keropok kah, kongsi dengan dia kah. Macam itulah cara saya untuk membantu orang. Jadi maksudnya bukan membantu dari segi keuangan tetapi juga membantu dari segi-segi lain. Betul tak Hamzah? Ya, betul. Ya.
Katanya Hamzah pernah sehingga ke Jepun membuat sukarelawan. Boleh kongsikan sedikit apa cerita di sebalik itu, Hamzah? Okey. Kisah di Jepun bermula tahun 2019, tahun lepas, dan sebenarnya projek itu dia target sampai 5 tahun. Dan orang Jepun masa itu saya bagi satu idea untuk memberi bantuan kepada orang-orang yang ditimpa tsunami di Fukushima. Jadi kawan saya Jepun, seorang cikgu di high school Jepun, dia orang Jepun, dan dia tengok idea saya lukis dekat A4 paper, dan dia cakap, Hamzah, kami mau idea kamu dan saya mau bawa kamu pergi ke Jepun. Bila dia ajak saya pergi ke Jepun, saya sendiri pun terkejut bahawa di Jepun sangat-sangat ramai orang menyambut saya, terutamanya pihak TV, pihak radio. Saya pun terkejut dia sambut saya begitu kerana dia suka, orang Jepun suka dalam bab volunteerism. Ceritanya bila saya bagi idea lah, lepas itu idea saya dalam tu ialah kisah nak membantu orang, apa yang kita perlu bantu. Jadi saya share dengan dia, orang manusia ni bukannya kita bagi duit, bukannya kita bagi rumah, bukannya kita bagi kereta. Tapi kalau kita bagi sesuatu dalam bentuk hati yang ikhlas, contohnya kita memberi kata-kata semangat, kita duduk dengannya, insyaAllah orang itu akan suka. Kan topik hati yang saya tulis dalam A4 paper tu. Jadi orang Jepun suka dengan topik ini, lalu dia sponsor saya pergi ke sana, dan 18 hari saya di Jepun, dan sebenarnya mereka minta saya ke sana untuk buat program motivasi macam-macam lah. Menarik sekali ceritanya. Jadi pernah terfikir ke Hamzah membuat sukarelawan ni sampai pergi ke luar negara kata orang, pernah terfikir tak momen-momen itu? Adakah memang di-plan ataupun ia secara kebetulan datang? Dan selain daripada Jepun, ada negeri-negeri lain tak yang Hamzah pernah pergi? Ada. Contohnya di tempat lain saya pergi di Indonesia, di Brunei, Cambodia, di Arab Saudi. Jadi sebenarnya saya pernah tulis plan tu. Plan yang pertama saya nak pergi ke luar negara tu memang adalah plan saya sendiri, terutamanya apabila ada bencana macam tsunami di Indonesia. Apabila saya dengar saya kisah tsunami, memang hati saya mau pergi, kerana saya ada belajar dalam pengalaman dengan orang kampung macam mana nak bantu orang melalui kerja tangan. Macam saya boleh buat rumah guna pokok ke, guna kayu, saya boleh buat apa-apalah. Ya, orang kampung lah, senang cerita, saya orang kampung. Saya mampu buat setakat kemampuan, macam buat meja, buat kerusi, benda itulah. Dan lepas itu plan saya mula-mula nak pergi ke Indonesia, ke Palu tsunami itu. Waktu itulah orang Jepun mau sponsor saya. Menarik sekali. Jadi Hamzah juga dikatakan seorang ahli sukan lasak yang dikenali sebagai AJ. Jadi Nurul nak cakap sikit mengenai sukan lasak AJ ni. Bukan Hamzah ya, AJ. Jadi memang aktif ke dalam rollerblade ni? Ya, saya aktif dalam rollerblade sejak umur saya 15 tahun. 15 tahun. Saya rasa sekarang saya kurang sikit bermain sebab saya dah kerja, dan saya membagi masa memang amat terhad sekali sebab ada time saya pergi ke skatepark, ada time saya buat kerja. Kerja yang saya buat bukannya atas arahan ketua saya, bukan atas arahan pejabat, tetapi atas sebab permintaan orang kampung, macam orang kenal saya, dia minta tolong datang ziarah orang sakit stroke, orang yang tak ada ibu bapa, orang yang mak bapak dia di hospital. Kadang-kadang mereka minta tolong saya datang ke sana, bawa barang, cari bantuan-bantuan. Cara saya bukannya banyak duit pun, bukannya saya banyak barang-barang pun sebenarnya. Tetapi saya sharekan benda ini kepada kawan-kawan saya yang lain. Alhamdulillah ada orang support saya lah. Alhamdulillah. Jadi aktif dalam rollerblade selama 15 tahun. Ada plan tak nak buat untuk mengembangkan lagi sukan rollerblade ini, sukan skate kata orang? Banyak plan saya dalam saya bagi nama Sorry Skate yang baju saya sekarang. Sorry Skate. Sorry Skate. Sorry Skate bermaksud School of Rollerblading Inline Skating. Dan plan saya dalam sukan rollerblade adalah dari lama dulu
sejak dulu-dulu lagi saya nak cari pelapis-pelapis negeri kita untuk pergi ke Semenanjung. Seperti kami pernah wakil di Sarawak untuk peringkat Asian X2, dan di situ saya tengok orang-orang kita jarang mengetahui benda ni, peluang pergi ke mewakili negeri. Waktu itu bila dapat wakil kan, sekarang saya mau cari pelapis baru. Plan saya adalah nak cari bakat baru supaya dibawa ke peringkat antarabangsa ataupun kebangsaan. InsyaAllah. Itu saya kata. InsyaAllah. Mungkin Nurul menjadi salah seorang wakil Sarawak dalam rollerblade akan datang nanti. Boleh. Ya. InsyaAllah. Ya Nurul, betul. Jadi itu saja yang kita temu bual hari ini. Terima kasih kerana sudi temu bual secara maya dalam Borak Tersiping. Semoga kita berjumpa lagi di hari akan datang, Hamzah. Okey. Ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Hello semua, untuk segmen Borak Tersiping kali ini, Zel akan kongsikan dengan para penonton tentang bakat-bakat anak Sarawak yang patut kita kagum dan bangga. Siapa sangka personaliti kali ini merupakan seorang yang berbangsa Melayu tetapi menjadi dan terlibat dalam industri muzik Iban di Sarawak. Bukan itu saja pandai menyanyi lagu dalam bahasa Iban tetapi juga pandai menyanyi lagu dalam bahasa Bidayu. Jadi kita mempersilakan Ika Saiful. Halo. Hai. Sehat? Sehat, Alhamdulillah. Okey Ika, kita nak tanyalah, sudah berapa lama terlibat dalam bidang nyanyian ni? Ika start dalam bidang nyanyian dari tahun 2017, jadi masuk tahun ni dah 4 tahun lah. Macam mana boleh terlibat dalam bidang industri muzik Iban? Sebenarnya Ika memang minat bernyanyi dari umur 2 tahun. Jadi sebelum Ika bergelar penyanyi, Ika punya komposer iaitu Mr. Jesse Jabu pernah menjadi juri Ika suatu Ika mengikuti pertandingan nyanyian. Jadi disebabkan pertandingan itulah Ika diambil oleh Mr. Jesse Jabu untuk jadi seorang penyanyi. So, Jesse Jabu ni merupakan komposer under KMP, betul? Ya, betul. Jadi Ika juga merupakan penyanyi under KMP juga? Ya. Sejak dari awal? Ya, sejak dari awal, dari album pertama. Okey. Lagu Ping Habis Rindu merupakan lagu yang berbahasa Bidayu yang dikeluarkan pada tahun 2018. Boleh Ika ceritakan sedikit di sebalik penghasilan lagu Bidayu tersebut? Sebab lagu Bidayu Ping Habis Rindu tu mempunyai view sebanyak 2.7 juta view di YouTube. Banyak orang tengok lagu tu. Adakah Ika pandai bahasa Bidayu? Sikit-sikit. Sikit. Saya tak pandai langsung. Itu pun kalau dengar orang cakap memang faham lah. Tapi kalau ada nak cakap sikit tu agak tilo-tilo, agak pelat sikit bahasa dia. I see. So Ika ni macam mana boleh terdetik nak nyanyi lagu bahasa Bidayu? Ke atau saja-saja je? Sebab Mak Ika merupakan orang Bidayu. Jadi Ika ni half Malay, half Bidayu. Yes. So boleh terlibat juga dalam bidang muzik industri Iban Ya, sebab Ika memang minat untuk nyanyi-nyanyi lagu Iban. So semenjak pelaksanaan PKP, apa juga yang Ika lakukan? Ika ada bisnes ke atau Ika ada bekerja selain menjadi penyanyi? Okey, selain jadi penyanyi ni, sebelum ni Ika memang menjadi memang ada menjual perfume iaitu Abela Sense. Jadi itu macam income kedua lah selain pada menyanyi. Jadi memang masa PKP ni memang fokus kepada penjualan perfume Abela Sense lah. Okey Ika, nak tahu jugalah lagu
Nada Mimpi Tahu Nyanyi merupakan latest single daripada Ika kan. Boleh Ika teaser sikit atau boleh nyanyikan sikit untuk para penonton Borak Tesipeng? Nak nyanyi di bahagian awal ke chorus saja ni? Ikut terpulang pada Ika. Nak chorus saja pun boleh. Okay. Gajah besi telir lama, bertahun ku ngendasi, ngubat hati, ku kediri aja. Pengrinduan ke penawar, ngasuh pejalai ku tegar, nuja tanah, batu ampar. Begitu. Khas untuk peminat dan para penonton Borak Tesipeng. Bukan kaleng-kaleng ya, kita nak suruh Ika nyanyi secara atas talian tau. Alahai, malu pula. Boleh. Tak apa, tetap meletup. Okey Ika, Amboi. boleh Ika ceritakan sedikit tentang lagu terbaru Ika. Nak ceritakan dari macam mana ni? Dari kisah dia ke macam mana? Dari kisah je mengenai apa macam sedih semacam lagu dia. Oh, dia kalau kalau dia Ada kaitan dengan masa lalu ke apa ke tiba. ni soalan bonus sampai ni kan. Mana tahu lagu tu merupakan inspirasi ke. Okey. Jadi sebalik lagu ni sebenarnya kalau didengar oleh para penonton memang sedih. Tapi sebenarnya kalau mengikut lirik dia sebenarnya lagu ni merupakan luahan hati yang gembira. Sebab dalam di lagu ni mengisahkan tentang dia dapat move on daripada orang yang telah menyakiti dia dan berjumpa dengan orang yang baru yang lebih menghargai dia, yang lebih menyayangi dia. Jadi tak jugalah jadi pada diri sendiri, mungkin dari kalangan pendengar ataupun mungkin dekat komposer Ika pun pernah melalui pernah cakap apa yang di sebalik lirik tu kita pun tak tahu, tapi setakat ni memang penerimaan orang tentang lagu Nada Mimpi Tahu Jadi ni cukup memberasankanlah, dan Ika pun bersyukur sebab dapat diterima oleh para pendengar. I see. Tapi lagu ni belum keluar lagi official music video kan, cuma baru diriliskan audio sahaja. Ya, official music video akan dikeluarkan tak lama lagi lah, cuma tunggu masa untuk syuting. Oh, I see. So guys, stay tune ya nak dengar lagu latest single daripada Ika Saiful. Okay. Ika, boleh ceritakan apa siapa yang menjadi dorongan Ika untuk terlibat dalam bidang nyanyian ni? Semestinya orang kuat ataupun tulang belakang Ika, senior family Ika dan juga kawan-kawan Ika. Kalau tak ada mereka, Ika pun tak akan datang sampai ke tahap ni. Dan juga, tak lupa juga kepada penyokong-penyokong Ika yang selama ni menyokong Ika dalam industri hiburan. Sebab kalau tak ada penyokong Ika pun Ika pun tak akan ada sampai ke tahap ni. Jadi terima kasih Ika ucapkan kepada semua yang telah menyokong Ika selama ni. Okey, nak tahu jugalah future project Ika, collaboration, mana tahu nak keluar lagi single baru. Kita nak korek. Bukan nak korek. Kita nak korek dalam Borak Tesipeng ni. Okey, jadi beberapa hari ni tadi Ika baru habis final masa vokal untuk single terbaru yang bertajuk Seruran Sayau. Jadi lagu ni pun dibuat oleh komposer sama, Mr. Jazri Jabu dan Mr. Matthew Mamba. Wah, sentiasa ada lagu baru ya sepanjang PKP ni. Gitu, para peminat untung tau. Okey. Ya, harap mereka pun tak bosan lah dengar lagu yang Ika buatkan sepanjang PKP ni kan. Masa PKP ni kita dah kekurangan hiburan, tapi saya rasa ini merupakan satu inisiatif yang baiklah untuk para penyanyi untuk keluarkan single. Sebab masa ni orang memang kita tahu memang akan tengok secara online semuanya. Okey, nak tahu jugalah pencapaian terbaik Ika, yang momen-momen yang Ika tak dapat nak lupakan sepanjang Ika terlibat dalam bidang industri menjadi penyanyi. Momen yang tak dapat dilupakan ataupun momen yang manis
semestinya Ika mengikuti pertandingan anugerah Carta Sapa Juara di mana pada tahun 2017 Ika mempertandingkan lagu Padam Kenama Aku mendapat tempat ketiga dan juga artis paling popular majalah Senawa, manakala lagu Empeleman pada tahun 2019 tahun lepas SSJ musim yang keempat Ika mendapat vokal terbaik dan naib juara. Wow, sungguh hebatnya pencapaian Ika sebab Ika ni berbangsa Melayu tetapi boleh kata orang boleh seiring dengan penyanyi Iban yang lain. Okey, nak tahu juga siapa inspirasi Ika dalam bidang nyanyian ini? Inspirasi artis-artis, kalau artis-artis Sarawak, artis-artis Iban kita, Ika memang menginspirasikan Kak Melissa Francis, Kak Liz Wita, Kak Isna Nala dan Kak Lucy M. Manakala kalau artis-artis Semenanjung, Ika dari dulu memang minati arwah Acik Spin. Nak tahu juga Ika ni memang dari family memang pandai bernyanyi ke atau memang Ika seorang je yang pandai bernyanyi? Macam mana Ika belajar menyanyi tu? Sebenarnya ayah Ika pun sebenarnya pandai menyanyi. Soalan-soalan. Sepatutnya nak tanya dari tadi tapi tiba-tiba tanya sekarang. Tak apa, kita kasih korek je petang ni. Okey, macam mana? Sebenarnya bapa Ika dulu adalah musician. Dia seorang pemain bass dan dia pun pandai menyanyi juga. Jadi bakat dia diturunkan kepada Ika dan selain daripada Ika ada Ika paling bongsu pun pandai menyanyi cuma tak berapa minat lah tapi dia memang pandai menyanyi. Wah, tak ada terfikir ke nak duet dengan bapa ke dengan adik ke, mana tahu future project? Sebab dari umur Ika 2 tahun memang Ika nyanyi dengan ayah Ika sebenarnya berduet lagu Acik Spin dengan Nana. Lagu bertajuk Memori Berkasih. Okey Ika. Kita nak tahulah mungkin Ika ada sedikit pesanan kepada para penonton di luar sana atau siapa-siapa yang nak jadi penyanyi. Mungkin Ika ada sedikit kata-kata semangat untuk diorang teruskan passion diorang, walaupun mungkin diorang ni berbangsa Melayu ke Cina ke India ke nak menyanyi, tak kisahlah bahasa apa. Mungkin Ika boleh memberi sedikit kata-kata galakan untuk diorang, kata-kata semangat. Okay, jadi kita jangan takut untuk cuba sesuatu yang baru sebab bagi Ika pun Ika jenis suka yang membuat satu kelainan dan satu benda yang baru. Jadi bila kita belajar satu bahasa ni kita akan rasa macam best sebab kadang-kadang kan kita dalam satu Sarawak ni bahasa dia sangat unik. Lebih-lebih bahasa Iban, bahasa Melayu, unik. Orang pun kadang-kadang memanglah cakap bahasa Melayu boleh juga sama bercampur dengan bahasa Iban. Memang ada sekadar boleh bercampur. Tapi bagi Ika macam jangan malu untuk mencuba sesuatu yang baru dan jangan takut untuk mencuba. Macam tu. Okey. Kita mengucapkan terima kasihlah kepada Ika sebab sudi meluangkan masa bersama Zel dan para penonton dalam Borak Tesipeng. Okey, kepada sesiapa yang nak tahu perkembangan Ika, mana dia nak cari Ika ni? Mungkin Ika ada YouTube. Kalau siapa yang rindu mungkin boleh pergi YouTube Ika sendiri, Instagram ke Facebook. Okey, jadi satu Ika nak beri ucap terima kasih kepada Borak Tesipeng sebab sudi mewawancarakan Ika pada petang ni. Terima kasih Kak Marzella yang cantik molek. Terima kasih. Terima kasih kepada Ika juga. Jadi bagi yang nak mengikuti perkembangan Ika, boleh mengikuti Ika dekat YouTube channel Ika, Instagram Ika dan Facebook Ika, semua sama Ika Saiful. Jadi kalau rindu-rindu tu bolehlah tengok Ika dalam YouTube channel, dalam Facebook dan juga Instagram. Yeah. Okey, terima kasih Ika sudi meluangkan masa sekali lagi dalam Borak Tesipeng. So kita orang daripada Borak Tesipeng mengucapkan selamat maju jaya kepada Ika supaya Ika terima kasih. Terang benderang menjadi penyanyi yang tersohor di Sarawak. Amin. Amin. Thank you Ika. Thank you.